Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita semua berada pada ambang Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, memanjat doa pada Allah Subhanahu wa taala secara khusus agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia dan umur agar bertemu dengan Ramadan dalam doa yang masyhur setelah masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita boleh bayangkan bahawa 2 bulan sebelum kedatangan Ramadan, Nabi SAW telah pun berdoa pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur hingga bertemu dengan Ramadan. Para penonton dirahmati Allah sekalian, pentingnya kita memanjatkan syukur pada Allah kerana umur merupakan milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ribuan manusia yang tidak sempat bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah panjangkan umur kita hingga bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Maka marilah sama-sama kita sujud syukur kepada Allah taala di atas nikmat dipanjangkan usia ini kerana Ramadan ialah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jejak sahaja hari pertama, saat pertama Ramadan, terbenam saja matahari pada hari terakhir bulan Sya'ban, masuk saya 1 Ramadan, maka ia merupakan nikmat yang besar Allah kurniakan pada kita kerana sepanjang setahun dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, bila mana kita berada pada Ramadan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendengar beberapa kuliah-kuliah, pengajian, tazkirah dan sebagainya penuh Ramadan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi secara dekat, secara dalam jiwa kita tentang beberapa perkara yang Allah Ta'ala sebut berhubung dengan ayat ibadah puasa Ramadan ini. Yang pertama, kita harus faham bahawa dalam Quran, satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala sebut namanya ialah bulan Ramadan. Kita tidak akan bertemu dengan bulan Syawal ke Zulqa'dah ke Zulhijjah ke bulan-bulan. Nama bulan yang Allah Ta'ala sebut secara spesifik hanya satu saja, iaitu bulan Ramadan. Pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Bermakna bahawa dalam 12 bulan tersebut Allah Ta'ala hanya menyebut bulan Ramadan. Sebagaimana juga kalau kita buka Quran, di antara ribuan para sahabat Nabi, hanya seorang saja nama sahabat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iaitu nama Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Adapun nama-nama lain tidak dinyatakan secara spesifik, tapi dibentuk dalam bentuk cerita, penceritaan macam seumpama kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi nama Abu Bakar tidak disebut secara spesifik. Sama juga Ramadan disebut secara khusus tentang bulan Ramadan ini. Tuan-tuan sekalian, kalau kita meneliti tentang perintah Allah Subhanahu wa taala pada ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita teliti ayat ini. Pertama sekali, tidak banyak perintah Allah dalam Quran yang Allah Ta'ala mulakan dengan an-nida, dengan seruan, sebelum Allah Ta'ala sebut tentang perintah. Tidak banyak. Bahkan kalau kita lihat perintah sembahyang, Allah Ta'ala tidak mulakan tentang seruan. Zakat, bahkan ibadah haji sekalipun. Adapun perintah puasa, Allah Ta'ala panggil dulu, Allah seru dulu. Kumpulan yang paling Allah kasih, kumpulan yang paling Allah sayang, itu kumpulan di kalangan banyak-banyak manusia di atas dunia, dari golongan kafir, golongan munafik, golongan zalim, golongan musyrik, golongan murtad, na'udzubillah, golongan muslim. Tapi yang Allah panggil ialah kumpulan yang paling Allah kasih, iaitu orang beriman. Sebelum Allah suruh puasa, Allah panggil dulu. Kita boleh bayangkan kalau kita ibaratkan dalam kelas, dalam puluhan pelajar-pelajar, tiba-tiba seorang guru dipanggil seorang murid dia. Dalam ramai-ramai pelajar itu dipanggil seorang. Apa maknanya? Maknanya dia minta perhatian. Tentulah kalau kita dah berada dalam kelas, tiba-tiba cikgu panggil nama kita, pertama kita bila dipanggil, kita akan menyahut. Pertama kita akan fikir, kenapa cikgu panggil kita? Apakah dia nak khabar berita gembira, nak bagi anugerah hadiah, ataupun dia nak suruh, ataupun dia nak tanya soalan dan sebagainya. Jadi bila dipanggil, kita akan beri fokus. Mata kita, telinga kita, perhatian kita kepada orang yang memanggil
panggil kita. Itu kalau cikgu panggil murid. Sekarang ni Allah panggil kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kita sebagai orang beriman, bila Allah Taala panggil kita, ini satu penghormatan, satu kemuliaan. Tentu kita rasa bangga kerana dalam ramai manusia, ramai kelompok golongan yang atas muka bumi, Allah panggil orang beriman. Bila kita dipanggil oleh Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, maka kita akan rasa Allah panggil kita, Allah seru kita, Allah panggil kita secara kelompok sebagai kumpulan yang beriman. Lalu kita akan beri dengar apa yang Allah nak suruh, apa yang Allah nak beri tahu. Lalu selepas itu disebut kutiba alaikumusiyam, aku perintahkan, aku wajibkan kamu, atau dalam bahasa imannya ialah aku nak anugerahkan pada kamu ibadah puasa. Satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila Allah yang suruh, tentu kita rasa bangga. Walaupun katalah ibarat seorang yang kenamaan, orang besar, dihormati, disanjung, lalu disuruh kita satu perintah, katalah tolong ambil beg saya. Kalau cikgu dalam kelas, tiba-tiba dia kata, Ahmad tolong ambil beg cikgu. Ahmad tadi dia akan rasa ini satu penghormatan, bukan satu bebanan. Dia seronok bila dia boleh pergi ambil. Sebab apa? Kerana pertama cikgu panggil dia, cikgu tak panggil orang lain. Jadi bila Allah panggil kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kita rasa ini anugerah Allah Taala. Allah Taala suruh kita, aku anugerahkan pada kamu puasa kama kutiba allazina min qablikum, sebagaimana Allah pernah anugerahkan ibadah puasa ini kepada umat sebelum kita. Bermakna ini Allah Taala menyambung nikmatnya, perintahnya, sebagaimana Allah pernah perintahkan, anugerahkan kepada umat sebelum kita. Dan hujung pada itu sebut la'allakum, mudah-mudahan kamu dengan ibadah puasa itu mendapat takwa pada Allah. Kata Fasirin, perkataan la'alla makna mudah-mudahan. Mudah-mudahan ni la'alla kalau disandarkan kepada Allah, maknanya ialah pasti kamu akan bertakwa. Maknanya kalau ibadah puasa, kalau perkataan la'alla disandar pada Allah, maknanya bukan mudah-mudahan, maknanya pasti kamu akan bertakwa. Tapi perkataan ini la'allakum, perkataan la'allakum direfer kepada manusia, kepada orang beriman. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa itu kamu wahai orang beriman. Maka perkataan la'alla di sini bermakna mudah-mudahan. Mudah-mudahan dengan puasa itu kamu bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain dia berkata, alaikum bittaqwallah fa innahu jima'u kulli khair. Hendaklah kamu bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ialah himpunan segala sifat-sifat yang baik. Jadi kesimpulan apa yang saya sebut dalam siri kali ini ialah, pertama, orang beriman akan merasa bangga kerana Allah anugerahkan kepada kita ibadah puasa. Sebab itu kalau kita lihat ibadah puasa ini satu ibadah yang agak ringan berbanding dengan semayang. Semayang Allah sebut wa innaha lakabiratun illa lil khashi'in. Sembahyang tu berat melainkan bagi orang yang khusyuk. Adapun ibadah puasa satu ibadah yang ringan. Anak kecil boleh puasa, budak sekolah rendah puasa, budak-budak pun boleh puasa. Dan mereka kalau kita buka pun mereka tak mampu buka. Bahkan dia satu benda yang orang seronok berpuasa. Budak-budak kecil berpuasa. Kalau yang tak puasa tu memang teruk sangatlah. Jadi oleh kerana itu ibadah puasa berbeza dengan ibadah-ibadah lain. Satu anugerah dan kita seronok hingga Allah Taala menjadikan ibadah puasa kita mendekatkan bentuk suasana berbeza. Masuk saya hari Ramadan, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pun rasa suasana berbeza, keadaan berbeza, kehidupan kita berbeza, suasana bekerja berbeza. Masuk Ramadan, itu belum kita bincang bagaimana Ramadan menjadi pemakin kepada ibadah. Tetapi suasana masuk satu Ramadan, kita akan rasa berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Mungkin masuk Syawal kita seronok gembira 1-2 hari. Tak ada walaupun Syawal tu orang raya sampai sebulan, tapi perasaan syuur, perasaan tu hanya berlaku pada hari raya pertama saja atau raya kedua. Tapi Ramadan sebulan kita merasai suasana itu. Suasana semua orang berduyun ke masjid, semua yang tak pernah pergi masjid pun bak semayang berjamaah di masjid. Orang yang sebelum tak pernah tutup aurat pun tutup aurat. Orang sebelum ini rasa jauh dengan Quran, maka dirasa dekat dengan Quran. Masuk Ramadan kita tengok bagaimana orang mula pemurah, menderma, bagi sedekah, adakan majlis berbuka puasa di mana-mana. Masuk Ramadan orang rasa nak tolong orang susah, nak bantu, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menghasilkan apa yang disebut oleh Allah, la'allakum tattaqun. Semoga Allah Taala merahmati kita. Saya fikir sekadar ini, dan insya-Allah dalam kesempatan waktu lain kita akan menyambung bicara lagi tentang beberapa kelebihan yang Allah kurniakan pada bulan Ramadan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.